Adam Corey atau nama asalnya Lee Chun Kui bukanlah satu nama asing dalam dunia hiburan tempatan. Adam Corey yang anda kenal, anda rasa anda kenal dia 3 tahun masa dia sama-sama menjadi tetamu Usrah Nurani di Radio Hakim. Dan sebab kita tahu dia dah baca juga sejarah dia punya dalam akhbar dan apa benda, maknanya sepintas lalu kita tahulah bagaimana seorang yang nak berhijrah memeluk agama Islam, tapi tak tahu lebih detail daripada itu. Yang kita kenal itulah mungkin kat layar peraknya dia sebagai banyak melakonkan aksi-aksi gangster, ya, tukang kaki pukul, ya. Lu sudah tembak wah, lagi lu apa mau datang sini? You bolos siku, you tahu kah? Hah? Apa saya cakap ini macam sama air? Mau cerita bayar? Pergi masjid lah. Wah gangster. Duit ni pasal. Sebelum saya balik fitrah, saya kenal Islam. Saya tahu Islam, tapi saya tak faham Islam. Jadi saya tak begitu ambil berat sangat pasal Islam. Saya buat macam biasa je. Tapi selepas saya faham Islam, saya rasa macam okey, ini satu perkara yang baru untuk saya dan saya nak tahu dan saya nak faham lebih mendalam. Jadi saya bertanya dengan kawan-kawan yang tahu ada sedikit ilmu pasal Islam dan saya tanya dan jawapannya yang dia bagi kat saya first adalah dia kenalkan saya siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa macam okey, saya nak tahu lebih lanjut. Khidmat la masalahnya yang menyebabkan kita tidak akan menangis seperti Sayyidina Umar sampai kulit Sayyidina Umar. Sejujurnya sebelum Abang Adam Corey kembali kepada fitrah, saya tidaklah begitu mengenali Abang Adam lah. Kita tahu Abang Adam adalah merupakan guru tari dalam AF, tapi Abang Adam bukan tenaga pengajar untuk AF 5 sebenarnya. Namun Masya Allah, Allah pertemukan satu pertemuan yang kita sukai, yang kita rasa insya Allah mudah-mudahan Allah redha. Memang betul ya, sering membawakan watak-watak gangster. Ya, betul. Hardcore. Ya, betul. Apa khabar Adam Corey? Alhamdulillah. DJ apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Saya pun first time dekat Brunei ni dengan dia dekat Crystal FM. Aduh, first time pastinya. Okey. Nabi nak sampaikan dakwah sampai orang kejam dia, orang tak suka dia, orang halau Nabi, itu perkara biasa. Sampai Nabi kena baling batu, sampai berdarah-darah, tapi Nabi tetap nak teruskan niatnya untuk berdakwah. Apa Nabi buat? Nabi berdoa. Nabi tak ada kata doa pada Allah, ya Allah kau hancurkanlah bukit ini, kau hancurkanlah semua orang yang baling batu. Tak, Nabi doa yang terbaik untuk bukit Daif ini. Tapi Allah makburkan doa Nabi selepas 10 tahun. Tapi bukan seorang saja yang masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Jadi saya rasa macam okey, saya rasa selesa dengan Islam. Satu hari sebelum saya nak mengucap 2 kalimah syahadah, saya rasa takut, saya rasa gemetar dan saya risau saya buat salah keputusan. Tapi macam mana sekalipun, sebelum saya balik fitrah, saya berdoa, minta izin pada Allah. Jadi Allah bagi saya petunjuk dan hati saya rasa tenang bila sampai harinya. Dan saya pun buat keputusan, saya terus pergi ke Perkim, saya mengucap 2 kalimah syahadah. Koreografer atau perekat tari profesional ini sudah berada di persada seni hiburan selama lebih 30 tahun. Beliau sangat sinonim dengan watak antagonis dan antara pelakon bukan Melayu yang sangat aktif berkarya dalam filem dan drama Melayu. Saya mengenali Adam Corey semasa beliau masih bernama Corey lagi. Semasa tu beliau buat syuting di sini. Kemudian saya mendapati Adam merupakan seorang yang lembut, sopan
Dan setiap kali datang ke sini, dia tak pernah miss daripada menyapa saya. Apa khabar Kak? Kak dah makan? Dan kami kat sini amat menyenangi Adam. Bergelar mu'alaf atau saudara baru bukanlah semudah melafazkan syahadah. Pelbagai ranjau dan ujian yang mendatang untuk menguji keteguhan hatinya sejak bergelar Muslim. Namun Adam sudah bersedia. Semakin dia diuji, semakin kuat keyakinannya terhadap jalan yang dipilih. Macam mana turning point saya boleh masuk Islam? Salah satu sebab saya suka dengan cerita Nabi dan saya dah kenal siapa itu Muhammad dan saya suka tengok Kaabah. Tak tahu kenapa, di mana saya pergi sekalipun nampak gambar Kaabah, saya akan berhenti sekejap. Tapi disebabkan itulah saya rasa macam okay, this is the sign yang saya akan ke arah Islam. Jadi itulah salah sebabnya saya masuk Islam, sebabkan Kaabah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Percaya atau tidak, selepas saya ambil takbir Allahu Akbar, saya tak rasa panas. Saya tak rasa pun saya dekat bawah matahari. Saya rasa macam, selesa juga aku dekat luar ni. Sungguh, hijrah itu manis. Sungguh, kembali kepada fitrah itu mendamaikan. Namun suatu hakikat yang harus ditelan. Satu demi satu ujian datang mengetuk silih berganti. Mungkin ada hati yang teguh menjadi rapuh. Selepas setahun saya balik fitrah, saya solat Jumaat. Bila saya masuk di masjid, orang pandang saya atas bawah. Dia tengok saya atas bawah dan dia bagi saya satu perasaan macam, kenapa kau ada sini? Ini bukan tempat kau. Kenapa kau masuk masjid? Sebenarnya benda-benda macam tu, pandangan negatif tu, kita pun susah nak overcome negative thinking orang sekeliling kita kan. Jadi macam Adam, mungkin dia terpaksa terus cekal dan terus juga pergi sembahyang kat situ ataupun buat apa yang sepatutnya dia lakukan walaupun ada pandangan negatif. Sebab itu je cara untuk dia terus berjaya. Yang buat saya tak berasa berapa selesanya ialah adalah solat dekat luar. Sebab saya tak tahu masa tu kena datang awal ke, kena datang apa. Tapi saya tahu nak pergi solat Jumaat. So saya terpaksa duduk dekat luar dengan matahari yang terik. Tapi tak apalah, disebabkan saya nak tunaikan saya punya solat Jumaat, tak apa, saya teruskan juga. Percaya atau tidak, selepas saya ambil takbir Allahu Akbar, saya tak rasa panas. Saya tak rasa pun saya dekat bawah matahari. Saya rasa macam, selesa juga aku dekat luar ni. Akak pun ada juga pengalaman dengan kawan-kawan yang Muslim, yang masuk Islam itu. Memang pandangan tu negatif. Tapi lama-kelamaan mereka menjadi ikon. Tapi bukan senang nak jadi begitu. Jadi daripada awal memang itu antara pandangan-pandangan negatif yang diorang terpaksa terima. Kadang-kadang kita melabelkan saudara baru tu sampai bila-bila. Sebab itulah dalam Islam sendiri ada yang diistilahkan sebagai orang-orang yang dijinakkan hati tu kan. Maknanya kalau masyarakat Islam, orang Melayu kita ni didedahkan dengan ilmu ini untuk welcome dan kemudian menjaga kebajikan. Sebab kita tak tahu, dia orang tak sama macam kita. Kita Islam, mak ayah Islam, dia orang berhadapan dengan cabaran-cabaran macam dia. Mungkin di pulau, mungkin dibuang, mungkin. So kalau kita tak sambut, so di mana dia orang? Meskipun sukar pada awalnya, namun dia mula berlapang dada dan melihat semua yang berlaku
adalah tanda kasih sayang Allah terhadapnya. Bila masyarakat dah tahu saya masuk Islam, bukan kata rezeki semakin kurang, bukan kata Allah sekat rezeki saya. Cuma orang tak semua orang boleh terima saya. Tak semua orang suka saya masuk Islam. Saya tahu bila kita duduk bersama-sama dengan Abang Adam, dengan Kak Fazi, kita ada berkongsi ya. Bila dah kembali fitrah, mungkin ada kalanya diuji dengan rezeki. Mungkin tak banyak job dan sebagainya. Tapi Abang Adam ni tak menjadikan tak cukup rezeki itu menyebabkan dia tak nak belanja orang, rasa tak mampu, rasa nanti habis hidup aku. Tidak. Abang Adam sentiasa istiqamah dan tetap nak belanja kami. Mungkin disebabkan bila saya dekat set penggambaran, bila sampai waktu saya solat, tak kira saya di mana sekalipun, tak kira apa situasi sekalipun. Sampai ada satu kali orang tegur saya, lepas saya bagi salam, dia kata, bro, lu nak solat carilah masjid, atau lu nak solat carilah surau yang dekat. Di situ saya tertanya-tanya, kenapa tegur saya begitu sekali? Sedangkan yang tegur saya itu Islam. Sepatutnya dia bersama saya sekali jemaah, solat sekali, dan sepatutnya bimbing saya yang baru ni, sokong saya. Orang-orang yang seperti Adam harus mencari kawan ataupun mencari orang yang baru ataupun orang yang sanggup memberi sokongan. Sebab bukan semua orang akan menyokong. Ada orang juga yang akan, alah, baru je dah lebih pula. Jadi kita sebenarnya perlu berikan bantuan, beri sokongan kepada Adam. Dan untuk orang-orang seperti Adam harus lebih kuatlah, lebih cekal. Tak semua kawan-kawan yang di luar tu reject. Pertama sekali sebenarnya di Malaysia ni kita kena melihat dalam syukur lah. Sebab Islam majoriti dan umat Islam, orang Melayu ni dia ada sifat toleransi dengan orang lain. Terutama apabila seorang tu memeluk agama Islam. Sebab tu tak heran kita tengok dalam realiti masyarakat kita kan, kalaupun ada seorang yang bukan bangsa Melayu, kemudian dia memeluk agama Islam, orang Melayu sanggup belajar, sanggup jadi anak murid kepada, maknanya begitu kesediaan. So, cuma mungkin yang kita boleh tambah lagi ialah lebih prihatin, ya. Dia bersyukur kerana Allah telah memberinya hidayah seterusnya mengecapi nikmat iman dan Islam. Sebagai hadiah atas kecekalannya, Allah telah menghadirkan insan-insan yang baik demi melancarkan perjalanannya sebagai seorang Muslim. Sebenarnya sebelum saya dan suami join Usaha Fitrah, saya dan suami join orang kata Habib Ali Zainal Abidin punya pengajian dulu di Masjid Muaz bin Jabal setiap hari Jumaat. Pengajian tu start pukul 9.30, tapi kami datang pukul 6 petang. Dan apa yang saya boleh nampak daripada Abang Adam ni, terlalu banyak sifat-sifat yang mulia. Walaupun Abang Adam bergelar Islam tu bukan daripada azali, tetapi Masya Allah terlalu banyak contoh dia. Sebagai contoh, orang yang sentiasa konsisten dan juga istiqamah pergi ke kelas adalah Abang Adam juga. Saya sebagai isteri kena menjadi tulang belakang dia. Memang kena push. Kena datang kelas, kena selalu buat ulang kaji, kena amalkan, dan suami saya pun samalah. Macam mana dia struggle, macam mana dunia dia sebelum ni telah membentuk disiplin dalam diri dia. Sebab tu memang dalam kelas, ya, duduk kat depan, beri perhatian. Tapi pada anak mungkin bila kita tahu dia latar belakang dia kan, so apa yang membentuk diri dia, itulah yang membentuk disiplin dia. Dan bila dia masuk agama Islam, kemudian dia terjun dalam dunia hijrah perubahan ni, so kualiti disiplin tu diteruskan. Dan itu satu benda yang sangat istimewa lah anak kira pada orang yang nak buat hijrah ni. Islam mudah. Tunjuk akhlak yang baik je. Tak payah tunjuk kau ni diri sebagai orang Melayu. Tak payah. Benda tu je lah. Jangan ubah bangsa, just ubah agama.
Muhammad Umar Abdullah, salah seorang peminat Adam Corey, namun tidak pernah terlintas di fikirannya bahawa pertemuan dengan selebriti itu berisi hikmah yang seterusnya mengubah 360 darjah takdir hidupnya. Punca saya kembali ke Islam sebenarnya tidak orang pun berdakwa dengan saya Islam dan saya pun tidak mencari Islam. Tapi bila terjumpa dengan orang yang membawa akhlak orang Islam, bila jumpa orang yang halim. Kami berjumpa di satu restoran mamak ni. Saya nak ke kaunter untuk nak bayar apa yang saya minum tadi. Turun satu kumpulan ini kira macam dalam sekumpulan tu semua Melayu, seorang je India. Lepas tu member tanya, Abang Adam tu pergi tanya dia, bergambar dengan dia. Kawan-kawan dia nak ambil gambar dengan saya. Malu, dia suruh Umar. Dia cakap, Umar, kau pergi cakap dengan Corey, kita nak ambil gambar. So saya pun bangun, saya buat okeylah, saya pergi jumpa. Pergi jumpa Abang Adam, cakap minta izin Abang Adam. Jom kita bergambar. Saya cakap boleh, sorang RM40. So dia terkejut. Dia cakap, saya gurau je, bolehlah ambil gambar. Itu bergambar. Bergambar apa semua. Lepas bergambar, kita pergi duduk borak-borak. Sebab tu, tapi saya tak berpusing, tak berputus mata dengan dia. Dia tak tengok tempat lain pun. Dia tengok saya. Cara saya bercakap, cara saya bersalam dengan kawan, cara bersembang. Semua dia rasa macam seronok. Time dalam movie kan tengok dia gangster, pailang apa, ganas ni kan. Tapi real life tengok, masa dia ni baik, lembut ni. Abang Adam ni kan kita tengok kat TV, rasa macam rimau ke? Dia punya garang, naga semualah sebab kita tahu dia punya kehebatan dalam berkongfu, bertinju dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok berdepan, Ustaz, dia macam tu kan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Liza apa khabar? Dia macam tu. Begitu berhalus sekali lah. Itu orang kata lemah lembut dalam ketegasan dia sebenarnya ada dalam hati, ada takman. Bila tengok dia, lepas tu memang tergerak hati lah. Dah time tu dah cakap, saya kena belajar ni. Kena ikut kat ni. Lepas tu balik saya pun bagi tahu dengan isteri saya. Cakap mungkin saya nak kembali ke Islam. Lepas saya pun explain dengan dia. Explain dengan dia. Dan dia pun, okay, you proceed, you go. Tengok macam mana. Seminggu selepas tu, dia buat keputusan mengucap 2 kalimah syahadah. Setelah hampir sedekad bergelar Muslim, Adam Corey semakin serasi dan sebati dengan Islam. Dia merasai ketenangan dan hidupnya lebih teratur dengan nilai-nilai Islam. Yang paling penting, dia yakin bahawa Allah sentiasa bersamanya. Sebut pasal masuk Islam dari Melayu, macam mak mertua saya pun, dia berfikiran begitu. Sampai sekarang pun kalau dia telefon suami saya, dia kata, Melayu, dah makan. So, memang itu tanggapan, walaupun bukan orang Melayu, bukan orang Islam, dia pun akan menganggap macam itu. Jadi kita orang yang Melayu ni sendiri kena sebarkan maklumat tu bahawa Islam tu universal. Islam tu boleh dalam pelbagai color, dalam pelbagai bangsa, dalam pelbagai budaya. Tapi dengan cara Islam. Pada mualaf lain saya nak letak satu je. Bila convert, bila dah masuk Islam, ikut akhlak Islam. Jangan ikut resap. Faham tak? Sebab saya pernah buat. Saya masuk Islam je nak berjabang, nak berjubah. Sebab itu mak kita tak pernah tengok daripada besarkan kita sampai ke atas dia tak tengok kita perbezaan tu. Dia pun suka anak dia macam simple je. Apasal tiba-tiba kau nak ubah akhlak engkau? Islam mudah. Tunjuk akhlak yang baik je. Tak payah tunjuk kau ni diri sebagai orang Melayu. Tak payah. Saya masuk Islam, saya tak jadi putih pun. Ataupun saya jadi ke orang Afrika ke orang Cina ke orang, aku tak boleh jadi. Itu dah ditakdirkan. Engkau sebagai India, engkau India juga. Bagi Adam Corey, kemanisan Islam makin melimpah apabila Allah memakbulkan doanya untuk melihat Kaabah. Kini Allah membuka ruang yang amat luas untuknya sentiasa mengunjungi Kaabah dan tanah suci Makkah. Program Kembali Iman Saudara Baru ini idea yang sebenarnya daripada isteri saya. Selepas dia dengar saya cerita pasal umrah yang pertama kali saya balik itu, dia rasa macam okey, dia nak buat sesuatu. Saya ambil idea daripada perubahan diri, transformasi diri dia untuk buat satu program yang kita bagi pada mualaf juga.
belajar rasa Islam tu daripada mana, asal daripada mana, macam bagaimana Rasulullah menyebarkan Islam. Titik bersitulah kita nak kuatkan akidah mu'alaf. Saya tahu bukan mudah untuk kumpulkan duit yang beratus ribu untuk membawa mu'alaf pergi secara percuma mendapat tajak untuk pergi ke sana, tapi Abang Adam Masya Allah mendapat sokongan padu daripada bidadarinya iaitu isterinya Kak Fazi dan bantuan Ustaz, dan sesungguhnya mestilah pertolongan Allah SWT dapatlah membawa mu'alaf-mu'alaf ini menjejakkan kaki di tanah suci Mekah. First time pegang Islam, biasa ujian. Kebanyakannya mu'alaf ditinggal oleh keluarga, banyak-banyak masalah. Dia rasa lonely time tu. Tapi bila saya sampai dekat sana, memang dah tak fikir pasal benda ni semua. Sebab depan saya, aku tak tahu dia bangsa apa. Kiri tak tahu. Sini Cina ada, India ada, Arab ada, orang putih ada, Afrika ada. Semuanya percaya, tapi situation dia orang mungkin lagi teruk. Tapi semua yakin dengan agama ni. Yakin dengan Islam. Saya rasa program ni satu yang sangat-sangat baik, yang kita perlu support, perlu sokong. Ya. Sebab dia orang ni istimewanya adalah bila dia orang berubah, dia orang boleh masuk ke sasaran. Kita mungkin seorang ustaz ke orang, ya, kalau kita nak itu, kita dalam daerah kita, dalam kepompong kita, kita tak boleh masuk kat sel dia tu, kat dalam dia tu. Tapi dia orang, bila dia orang masuk Islam, so dia orang ada kawan-kawan dia orang. So penting untuk dia orang tu dikaderkan, dilatih, dan tempat terbaik adalah Mekah, Madinah, Haramain. Sebab di sana semua kelebihan, di sana ada sejarah, di sana ada iktibar, di sana ada ibrah. So pada saya, kita orang Islam yang lain kena support. Berkat sokongan orang sekeliling, khususnya bidadari tercinta, telah melancarkan perjalanannya sebagai Muslim. Titik perubahan yang dilalui Adam Khoury telah membenihkan kehidupan yang lebih baik untuknya. Semoga Adam Khoury terus istiqamah. Sebab orang baru diterapkan dengan unsur baru, kadang-kadang benda tu terlampau keras pada diorang. Mungkin harus lebih soft lagi pendekatan tu. Tapi teruskan usaha tu. Saya dapat tahu Abang Adam sebenarnya dah banyak mengislamkan orang yang belum lagi Islam. Di Facebooknya, di media sosialnya, memang itu adalah anugerah yang Allah bagi tidak ternilai kepada Abang Adam. Cinta pada ilmunya, suka mendengar nasihatnya, sanggup dibentuk. Itu saya rasa kualiti yang ada pada orang yang kalau bila dia nak berhijrah, semua kualiti itu kena ada. Ya? Kalau tidak, hijrahnya tak ke manalah. Islam yang telah